Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan, perbincangan, percakapan berkaitan dengan kitab Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik panduan petunjuk adalah panduan petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan inayah dan rahmat daripada Allah, selian, penjagaan dan limpahan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita semua, kita masih diberi peluang untuk hidup di atas muka bumi ini, dan kita takbirkan rasa syukur kita di atas segala nikmat dan kurniaan Allah, antaranya dengan memenuhi sebahagian masa kita untuk kita tambah ataupun kukuhkan lagi ilmu yang sedia ada pada kita, khususnya yang berkaitan dengan tadabbur, yang berkaitan dengan kefahaman kita terhadap tuntutan Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah semoga majlis kita ini, halaqah ilmu kita ini juga termasuk dalam majlis dan halaqah yang juga dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam ini kita mula ayat yang kedua, muka surat 27. Diharap semuanya dapat bersedia. Sebagaimana kita tahu, kerana program ni dalam bentuk online, jadi kita lebih santai, tetapi kita panggil berhadaf. Santai maknanya dalam keadaan relax. Ialah kita boleh sambil-sambil minum, mungkin kita boleh dengar seorang ataupun berdua ataupun satu keluarga mungkin boleh. Apapun dalam masa sama kita cuba fokuslah. Ayat yang kedua, sebagaimana kita tahu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Itu biasa yang diterjemah. Kalau dalam buku kita ni, Alhamdu tu, segala puji tu dia terjemah mujur, segala mujur. Mujur orang Kelantan dia sebut mujur. Mujur ni maknanya nasib baik lah. Maksudnya nasib baik, beruntung. Jadi Alhamdulillah, segala puji maknanya segala mujur, segala benda yang baik, yang kita panggil nasib baik, benda yang beruntung tu, lillah, mari daripada Allah. Siapa dia? Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang urus segala sekalian alam ini. Kalau ikut buku dia bagi kisah ataupun contoh percakapan, nak cerita kaitan mujur tu dengan alhamd, pujian tu. Dan kadang-kadang dia kata kita ni berada dalam kesusahan. Dia sebut sini sutut. Orang Kelantan panggil sutut. Dalam keadaan susah. Susah kerana duit tak ada ke, nak bayar sewa rumah, nak baiki kereta rusak ke, duit tak ada. Tiba-tiba ada orang kawan kita yang sanggup bagi. Mujurnya dia mau bagi. Ataupun dia bagi contoh, kalau kita bawa kereta sampai tengah hutan, atas bukit ke, kereta kita rusak,
kita bawa keluarga waktu malam, tiba-tiba kereta rusak. Jadi pada masa tu kita tak boleh nak buat apa. Terutamanya kalau zaman dulu mana ada telefon apa semua sekali. Mari perasaan takut, tetapi takdir Allah Ta'ala mari orang tolong jadi mujurnya. Jadi mujur tu nisbahnya makna alhamdu. Segala puji ni segala mujur. Cuma dia kata yang terbaiknya kita tidak guna setakat mujur demo mari, ataupun kita kata nasib baiklah demo ada. Jadi kalau kita berhenti setakat tu, Allah kita lupa pada Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita kata nasib baik demo mari ataupun mujur demo mari, mujur demo tolong, biar depan tu kalau boleh kita ajar, kita sebut alhamdulillah. Segala puji bagi Allah dulu. Maknanya nak suruh kita ni sentiasa ada kaitan ingat dengan Allah Ta'ala. Jadi apabila kita sebut alhamdulillah, mujur dan memari, itu lain sikit berbanding dengan kita sebut mujur dan memari, kita tinggal alhamdulillah. Jadi itulah antara yang membezakan kita di sudut adab ataupun budaya dengan agama. Kalau kita kata mujur dan memari, kawan duk tengah sutuk, kawan duk tengah susah, kita tak sebut pun alhamdulillah, jadi seolah dia hanya adab, dia budaya. Kita sebut mujur, kita sebut nasib baik dan memari ni, dia mau datang untuk tolong kawan yang kesusahan contohnya. Jadi dia lebih pada budaya lah, dia lebih pada adab. Maknanya seolahnya dia kata tidak ada beza kita orang Melayu ni dengan orang Siam. Kalau muka surat 28 tu, penggal baris akhir sekali, penggal pertama tu, kita orang Melayu, sebab biasanya kita dulu, sekarang ni kefahaman tu agak berbeza lah. Dulu, terutamanya kalau di Kelantan ni, apabila sebut orang Melayu tu, maknanya automatik dia fikir, dia faham orang Islam. Apabila sebut orang Siam ni maknanya orang Thailand. Sebelah Thailand. Thailand ni maknanya orang bukan Islam. Artinya kalau kita tidak ada kalimah alhamdulillah keluar daripada mulut kita, jadi apa beza kita dengan orang Siam, maknanya non-Muslim. Di sinilah dia bagi tahu sebenarnya di sudut bangsa ni dia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Taala. Sama ada kita orang Melayu ke, orang Siam, orang Thailand, orang Cina, orang Arab, orang India, orang Kazakh, di sisi Allah dia tidak ada nilai. Maknanya dia kata tak laku di pasaran akhirat. Mana di akhirat kelak kita nak royak kita ni orang Melayu yang gagah ke apa semua, tak ada nilai di sisi Allah. Ataupun kita nak di akhirat kelak kita nak royak kita ni apa pun keturunan Arab, mana keturunan Nabi-Nabi, tak jadi apa dengan hanya keturunan. Yang jadinya adalah iman tu, yang jadinya takwa tu, sebagaimana kita faham. Mana bukti kita beriman, mana bukti kita bertakwa, antaranya kalau berlaku apa-apa pada diri kita, sebut keluar daripada mulut kita ni, kita boleh sebut secara automatik ke, tapi asasnya lahir daripada hati jiwa kita, apa saja yang berlaku ni, antaranya kita ucap alhamdulillah. Itu yang perlu kita tekan lah. Jadi apabila sebut alhamdulillah ni, dia kata sebenarnya dia berkait dengan kehidupan kita. Sama ada kita ni sebenarnya berhajat kepada bantuan. Hatta kalau kita kaya sendiri pun, apatah lagi kalau kita miskin. Orang kaya sendiri pun sebenarnya dia berhajat juga pada bantuan. Apabila seseorang tu dia fikir berhajat pada bantuan orang, maknanya sebenarnya dia tidak gagah, dia tidak kuat. Walaupun mungkin dia masyhur dengan duit banyak, dia masyhur dengan pangkat, dengan pengaruh, tetapi dia tak boleh terlepas daripada bantuan. Dia perlu pada pengawal keselamatan, dia perlu pada driver, dia perlu pada tukang masak, dia perlu pada pengasuh untuk anak-anak dia. Banyak keperluan-keperluan dia yang dia tak boleh nak buat sendiri, tak buat seorang. Maknanya orang kaya perlu pada bantuan dengan cara dia. Orang miskin pun dia perlu juga pada bantuan. Jadi bantuan
sama ada daripada orang kaya, sama ada orang miskin ni lah, ia berkait rapat dengan mujur ni, iaitu Alhamdulillah. Pujian kita sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muka surat 29 tu secara mudah dia kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya kalau terjemah bahasa Melayu antaranya segala mujur datang daripada Allah belaka. Segala mujur, segala nasib baik, segala tuah, segala puji, benda yang kita suka ni semua mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia secara asas yang perlu kita fahamlah. Jadi segala mujur dan tuah ini ialah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam bahasa Arab dia sebut tu penggal ketiga, muka surat 29 tu dia kata Alhamdulillah. Dia tidak kata Alhamdu minallah. Maknanya dua-dua betul, cuma mana yang lebih tepat, mana yang lebih merangkumi makna alhamd. Kalau kita kata Alhamdu minallah, pujian mari daripada Allah. Betul juga, tapi yang lebih tepat, yang lebih kenanya Alhamdulillah. Pujian ni, segala puji itu adalah bukan setakat mari, dia adalah milik Allah SWT. Jadi dia bermaksud apabila milik Allah ni, hak sebenarnya kita tak boleh puji makhluk, kita tak boleh puji diri kita sendiri. Pujian itu sepenuhnya milik Allah SWT. Maknanya apa saja nikmat yang kita dapat, yang kita suka, kalau kita nak puji, Alhamdulillah, kita puji Allah Ta'ala. Semuanya sebab mari daripada Allah SWT. Sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, ini dia berkait dengan sebenarnya akidah. Dan sebagaimana dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim pun, sebenarnya dia ada unsur akidah. Apa-apa pun kita mula dengan Bismillah. Nak mengagungkan Allah SWT. Dia berkait dengan akidah. Keyakinan, kepercayaan dalam hidup kita. Begitu juga Alhamdulillah ni. Itu cara Islam nak memasukkan akidah yang pertama ke dalam hati orang yang bersembahyang, orang yang solat. Sebab kita solat, kita tahu antaranya kita baca Al-Fatihah semua. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, segala mujur, segala nasib baik, segala apa yang kita suka, semua mari daripada Allah Ta'ala. Semuanya adalah milik Allah SWT. Dia bagi contoh di sini, kalau kita ada rumah, nak ayat milik ni, kita duduk atas dunia ada milik. Walaupun rumah tu bangsal, bangsal ni basar, orang Kelantan panggil bangsal ni rumah kecil. Rumah kecil, rumah kampung biasa. Jadi basar ni hak siapa dia, rumah ni basar ni. Kalau zaman dulu dia panggil bangsa lah, zaman dulu ni budak tak faham dah perlu sebut bangsa. Mana rumah kecil, rumah yang kecil duduk dalam kampung yang terpinggir. Jadi orang tanya ni rumah siapa? Rumah Pak Leh contohnya. Nama dia mungkin Saleh, tapi orang kampung panggil Pak Leh. Jadi apabila rumah ni rumah Pak Leh, walaupun rumah kecil, mungkin orang pintu dia tu orang tolak gitu pun boleh, orang boleh masuk dalam rumah. Tapi apabila sebut rumah ni milik Pak Leh, tak kira siapa dia lah. Sama ada Pak Leh kenal ke, tamu tu tak kenal ke, orang mari ni orang berpangkat, polis ke siapa ke, dia tak boleh mudah-mudah nak masuk dalam rumah tu tanpa izin. Tanpa izin daripada Pak Leh. Sebab kalau dia masuk juga, maknanya dalam Islam dia panggil satu jenayah. Dia tidak menghormati hak seseorang individu. Yang Islam ajar setiap orang ni dia ada hak dia, dan hak ni wajib kita hormat. Kalau rumah tu rumah Pak Leh, walaupun rumah tu kecil, rumah ni ibarat basar je, tetapi kita kena hormat kerana itu rumah dia. Kita tak boleh masuk semudah-mudah kecuali dia minta izin. Dia izinkan. Sebab itulah adab kita apabila kita pergi ziarah, contohnya hak molek sekali kita beri salam. Beri salam sekali, dua kali,
3 kali. Dan bila sampai satu tahap kita jangka sama ada tuan rumah tu ada ataupun tidak, kita tak perlu macam mana cara untuk kita boleh masuk juga dalam rumah, tak boleh. Kita kena ada perasaan hormat. Jadi hormat ni juga ada dalam Islam. Dia nak kaitnya dengan kehidupan kita lah. Semua yang kita rasai nikmat hidup atas dunia ni, muka bumi ni, langit, bumi, semua sekali ni ada pemilik dia. Jadi pemiliknya hak kita sebut Rabbil Alamin tu. Tuhan yang menguasai, yang menguruskan segala alam ini, makhluk ni. Jadi kita kena hormat kehendak dia. Artinya hormat ni ada benda hak kita boleh buat, ada benda hak kita tak boleh buat. Hak kita boleh buat, makna benda yang diizinkan yang mendatangkan pahala. Hak tak boleh buat, hak dia larang, yang boleh mendatangkan dosa. Ini yang Islam ajar. Dan akidah ni lah sebenarnya, kalau kita tanam dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat, hatta bernegara sekalipun, dia akan lahir keamanan. Keamanan ni sebagaimana kita tahu, dia menjadi tuntutan umum. Semua manusia duduk atas dunia ni. Kita tolak tepi contohnya masalah ideologi ataupun agama. Tanpa mengira agama dia apa, bangsa dia apa, antara tuntutan utama dalam kehidupan ni adalah dia rasa aman. Jadi nak boleh rasa aman ni, antaranya ialah dia mesti menghormati hak individu setiap orang tu. Tidaklah kerana dia ni berpangkat, kerana dia ni banyak duit, dia berkuasa, maka hak dia mesti dijaga. Kalau dia ni orang biasa, orang kampung, orang miskin, hak dia tak perlu dijaga. Dia tak boleh macam tu. Semua sekali makhluk, khususnya kita manusia, tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa, keturunan, etnik, bahasa, budaya, apa semua sekali, benda yang disepakati antaranya hormati hak. Apabila kita hormat hak masing-masing, akan lahirlah keamanan dalam kehidupan. Dan ini yang dituntut oleh Islam. Apatah lagi kalau kita ni orang yang beriman pada Allah SWT. Lagilah apabila kita sentiasa sebut Alhamdulillahirabbil-alamin. Alhamdulillah. Segala puji, segala baik, segala benda yang menguntungkan, semuanya mari daripada Allah SWT. Itu yang dipanggil modal utama yang kita nak bawa depan Allah Ta'ala. Yang kita panggil apa saja yang kita buat mesti berasaskan dosa dan pahala. Kemudian dalam buku ni juga dia beri makna lah tentang ayat-ayat dan surah Al-Fatihah. Start daripada Maliki Yaumiddin sampai ke akhir tu, kita boleh baca. Dan kemudian dia ulang balik apa yang kita sebut sebelum ni. Kita baca Quran ni, kita kena berlindung. Orang Melayu panggil berjampi. Berjampi ni istilah rasminya berdoa lah. Jadi apabila kita baca Quran, maknanya kita berdoa. Apabila sebelum baca Quran kita ta'awuz, kita berlindung daripada syaitan, a'udzubillah minasyaitonirrajim, itu maknanya kita berjampi. Kita baca bismillah pun sebelum baca Quran pun itu makna doa, dan dia berjampi. Dia sebut sini, dia ulang balik, kalau kita at-ta'awuz, a'udzubillah minasyaitonirrajim, dan Allah Ta'ala sebut ni ar-rajim tu, syaitan ni bahasa jenis makhluk yang kena rejam. Kita sebut sebelum ni makhluk yang kena tagur, kena lontar, tak boleh jadi kawan. Kita kena lontar dia, kena pastikan syaitan ni kena jauh daripada kehidupan kita, walaupun kita tidak nampak. Sebab Islam juga ajar kepada kita kehidupan ni ada benda kita nampak, ada benda yang kita tidak nampak. Benda tak nampak tu, syaitan kita tak nampak, malaikat pun kita tidak nampak, Allah Ta'ala sendiri pun kita tidak nampak. Cuma Islam ajar kita yakin walaupun kita tidak nampak, sebagaimana kita yakin syaitan ada, iblis ada, semua sekali, kita juga penuh yakin tentang
kewujudan Allah SWT. Walaupun kita tak pernah nampak Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala ni dengan Rahman Rahim dia nak mudahkan kepada kita supaya kita yakin Allah Ta'ala ni memang ada. Dia panggil, dia tinggal bekas tangan. Dalam istilah ni, muka surat 32 tu, perenggan yang ketiga, dia panggil bekas tangan. Bekas tangan ni macam hasil ciptaan. Macam rumah kita, siapa dia yang buat. Ini kita panggil bekas tangan, nama Pok Mak ke, nama Saleh ke. Jadi melalui rumah tu, orang boleh tahu ini hasil ciptaan. Ini bekas tangan, ni kontraktor ni. Yang bernama Saleh ke, bernama Muhammad ke, macam-macam. Buat kolam air, buat bangunan, buat apa semua sekali pun dia panggil bekas tangan. Mana hasil ciptaan siapa dia. Ini sesama kita nak suruh sama-sama kita ni, kita boleh kenal seseorang tu, keistimewaan dia apa dia, antaranya melalui bekas tangan. Macam kita kata makan ni sedap. Makan ni sedap. Ni bekas tangan, hasil tangan daripada isteri kita ke, ataupun nama maksu ke, ikutlah bekas tangan. Jadi orang, walaupun mungkin masa kita makan tu, tuan dia hak je buat ni tak ada depan kita, tapi kita boleh rasa ni maksu ni sahur dengan masakan dia sedap, kuih dia sedap. Begitu juga kita hidup atas dunia ni, Allah Ta'ala nak mudah kita, walaupun kita tak pernah tengok, tapi Allah Ta'ala tinggal bekas tangan dia, hasil ciptaan dia. Apa dia? Ya, langit, bumi, air, bahkan kita sendiri ni. Kita sendiri ni, sebagaimana kita tahu, semenjak zaman dulu sampai sekarang ni, dan kita sendiri pun tak pernah kita mengeluh ciptaan Allah terhadap diri kita. Kita tak pernah kata sepatutnya Allah Ta'ala buat jari ni 6 ke 7 ke, kaki kita 4 ke, mata kita ada 3, ada selagi belakang ke, tak ada. Maknanya cukup sempurna. Bekas tangan hasil ciptaan Allah Ta'ala, nak raya Allah Ta'ala ni maha sempurna. Kalau benda yang dia buat tu comel, tentulah orang je buat tu, pembuat, pencipta tu lagi hebat. Begitu juga Allah Ta'ala. Kalau kita kata langit dan bumi dan segala cakrawala yang ada, kesempurnaan penciptaan Allah Ta'ala, tentulah Allah Ta'ala ni maha agung, maha hebat. Waktu pun yang menyebabkan kita ni sebut Alhamdulillah. Itu sebut. Kemudian dia ulang lagi tentang syaitan ni. Pentingnya muka surat 33 tu sebut a'udzubillah minasyaitonirrajim, maknanya kita nak hamba. Kalau kita panggil hamba. Hamba ni kita nak halau syaitan ni, supaya bagaimana kita tahu apabila kita baca Quran ni kita boleh fokus. Tidak ada gangguan. Sebab baca ni bukan hanya dengan mulut. Kita baca memanglah lafaz itu ikut mulut kita. Kita dengar dengan telinga, dan kita fokus dengan akal, dan akhirnya biar dia meresap masuk dalam hati dan jiwa kita. Jadi salah satu caranya kita kena tahu dulu Quran tu macam mana. Quran ni merupakan nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala. Dia merupakan wahyu, dia merupakan kalam Allah, ucapan Allah yang diturunkan kepada melalui Nabi kita Muhammad SAW, melalui Jibril kepada Nabi kita. Dan dia merupakan mukjizat. Kita baca jadi ibadat, kita beramal, kita usaha, belajar, lagilah bertambah pahala kita. Semua tu kita nak, dan kita kena pastikan kita boleh fokus betul-betul. Antaranya kita kena pasti tidak ada gangguan daripada syaitan. Sebab itulah penting kita ulang sama a'udzubillah minasyaitonirrajim. Dan kita pun tahu dia sebut Quran ni dia berkait rapat dengan bulan Ramadan. Turun pun bulan Ramadan, nak cerita mulianya bulan Ramadan dan mulianya Al-Quran ni. Dan bulan Ramadan ni setengah kita panggil adalah bulan kita berpantang. Patang. Macam orang baru lepas bersalin, dia patang kan. Hak ni tak boleh makan, hak ni tak boleh minum, patang.
Jadi begitu juga bulan Ramadan sebenarnya. Apabila sebut bulan Ramadan, dia bukan hanya kita tak makan dan tak minum sahaja. Tak makan tak minum tu istilahnya berpantan lah. Secara mudah orang kampung faham, berpantan. Apabila masuk bulan Ramadan, bulan puasa, kita tak boleh makan, tak minum antara subuh sampai maghrib. Dan kefahaman yang lebih luas, yang lebih jelas, berpantai juga bukan hanya pada makan minum, kita pantai semua benda yang boleh mendatangkan dosa. Contohnya, semua benda yang boleh menyebabkan kita buat maksiat, sama ada melalui mata kita ke, melalui telinga, melalui tangan, melalui kaki, melalui akal, semua sekali kita diminta berpuasa, minta pantai belaka. Jadi tujuannya supaya apabila kita fokus dengan Quran ni, kesannya dia meresap dalam hati kita, dalam jiwa kita. Segala panduan arahan mari daripada Al-Quran, kita boleh faham dengan baik. Dan akhir sekali dia sebut ni, satu lagi dia sebut berlindung dengan syaitan ni, kesungguhannya, kepentingannya. Sebab itulah dia kata hatta dalam surah-surah terakhir, termasuk surah An-Nas lah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Maknanya kita minta berlindung ni daripada kalangan jin dan manusia. Syaitan pun kita minta berlindung daripada manusia. Maksud manusia di sini adalah manusia di sudut perangai dia, yang berperangai, yang bersifat macam syaitan ni, kita minta berlindung juga. Sebab qul, kita baca qul a'udzu birabbin nas ni, qul maknanya katakanlah. Siapa dia yang suruh kata? Allah Ta'ala. Asasnya qul ni, katakanlah, maknanya dituju kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apabila sebut katakanlah ni, qul, dia memberi makna Nabi ni ikut arahan Allah Ta'ala. Orang panggil sebutir-sebutir. Dan setiap huruf, setiap ayat, Nabi tak pernah tambah dan tak pernah berkurang. Ini maksud qul. Sepenuhnya apa yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi, Nabi sebut belaka dengan sepenuh. Itu antara makna qul. Artinya dia satu kemuliaan. Begitu juga kita, apabila kita baca Quran ni, contohnya surah ni, ayat ni, apabila kita baca qul, kita kena faham bahawasanya qul, katakanlah ni, kita ikut arahan Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi ikut arahan Allah Ta'ala. Dan apabila kita baca, seolah kita ikut juga apa yang Nabi SAW baca. Bagaimana Nabi dulu baca Al-Quran ni, kita juga baca. Bila kita baca, kita ikut. Satu kemuliaan. A'udzu tu sebagaimana kita faham, dia kalimah at-ta'awuz, kita minta berlindung. A'udzu maknanya al-taji'u, astanjidu, astajiru dalam bahasa Arab. Kita minta berlindung, kita minta bantuan, kita minta kita ni dikawal. Minta dengan siapa dia? Bi rabbin nas. Dengan Tuhan yang mencipta, yang jaga manusia semua sekali lah. Itu antaranya. Nak ceritanya penting kepada kita sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, terutamanya juga bila kita sebut Alhamdulillah. Dan kefahaman tu kita boleh jaga dengan baik apabila kita ingat antara musuh kita adalah syaitan. Baiklah, Alhamdulillah ni dia berkait dengan makna dia alhamd, segala puji. Kalau segala puji bagi Allah Tuhan sekian alam. Alhamdulillah ni, kalau dalam Al-Quran, kalau kita perhati banyak ayat-ayat dan surah-surah yang bermula dengan alhamdu pun banyak, tak kurang daripada 5 ataupun 6 surah. Termasuk surah Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah ni sebagai orang kata ayat pertama bismillah, ada juga sebagai ulama kata ayat pertama bermula dengan alhamdulillah. Tak apalah, itu perbezaan. Yang kedua dalam surah Al-An'am, ayat pertama pun dia mula dengan alhamdulillah. Dan surah Al-Kahfi alhamdulillah. Dan surah Sabah alhamdulillah. Dan surah Fatir alhamdulillah.
antaranya. Dan sebagian ulama dia bilang kalimah alhamdulillah ni tak kurang daripada 23 tempat. Mula surah pun ada 5 surah dan ada surah yang berakhir dengan surah alhamd, dengan sebut alhamd, pujian pada Allah juga ada 5 surah. Alhamd secara umumnya dia bermakna kita nak sifatkan zat yang kita puji ni, iaitu Allah Ta'ala. Apabila kita sebut alhamdu tu, pujian ni, kesempurnaan ni bagi Allah bil kamal, tentang kesempurnaan Allah Ta'ala, ma'al mahabbati wat ta'zim. Kita puji Allah Ta'ala ni bukan kerana terpaksa, bukan dalam keadaan kita tidak suka. Tapi apabila kita sebut alhamdu ni, alhamdulillah, kita nak puji Allah Ta'ala tentang kesempurnaan dia, dan diiringi kena ada sekali dalam hati kita ni al-mahabbah, rasa kasih, rasa sayang pada Allah, wat ta'zim, dan mengagungkan Allah Ta'ala. Sebab kadang-kadang ada kita puji orang, contohnya kita puji orang, bagus dia, tapi belum tentu dalam hati kita hormat kedak dia. Dan kita puji ni kerana dia tolong kita ke, bagus, terima kasih banyak, contohnya. Itu beza sikit antara alhamd dengan asyukur lah. Sebagai ulama kata, bila sebut syukur ni, dia berkait dengan ada pemberian. Orang bagi pada kita, kita pun kata syukur, terima kasih, itu syukur. Alhamd ni pujian yang disertai dengan al-mahabbah wa ta'zim. Yang mana kita rasa ke bagi ataupun tak bagi, tapi kerana kita yakin kehidupan kita ni semua berkait dengan Allah Ta'ala. Pemberian semua mari daripada Allah Ta'ala. Itu alhamdu. Jadi apabila kita sebut alhamdulillah, kena ada perasaan ni. Kita puji Allah Ta'ala, dan pujian ni lillah, memang milik Allah Ta'ala. Dia terjemah alhamdu wajibun wasabitun lillahi ta'ala. Setengah ulama dia kata alhamdu, pujian ni dia benar sabit, benar tetap, benar wajib, sepenuhnya milik Allah SWT. Ma'al mahabbati wa ta'zim, yang diiringi apabila kita sebut alhamdulillah ni, rasa kasih, rasa sayang, rasa hormat dan mengagungkan Allah Ta'ala. Sebab itulah banyak ayat-ayat Quran yang berkait dengan alhamdulillah ni. Antaranya macam dalam surah Al-Isra ayat 111. Wa qulil hamdulillah. Katakanlah. Manakala kita baca, artinya kita juga katalah, kita akur dengan apa yang kita kata ni, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebab apa? Allazi lam yattakhidh walada, kerana dia ni tidak ada anak, walam yakul lahu syarikun fil mulki, dia tidak ada sekutu dalam urusan pemerintahan dia, walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Jadi ayat ni sebagian ulama kata alhamdulillah. Sebab apa kita puji hanya pada Allah? Sebab dialah satu-satunya Allah zat yang sahibul fadl wal minnah. Dialah yang beri kurniaan, dialah yang beri segala nikmat kepada kita. Puji bagi Allah kerana kita bersyukur di atas segala nikmat, kurniaan, ketentuan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Alhamdulillah bilisanil ikrar, kita sebut dengan lidah kita, lahir daripada hati yang penuh yakin, dan akal yang kita boleh faham apa yang kita sebut ni alhamdulillah, dan jawarih kita, anggota kita ni semua redha dengan taat pada perintah Allah SWT. Sebab apa kita baca Quran, sebab apa kita semaya? Kerana kita nak puji Allah Ta'ala di atas segala nikmat. Alhamdulillah fis sarra'i wad dharra. Segala puji bagi Allah, sama ada hak kita suka, sama ada benda yang kita tidak suka. Alhamdulillah yang tashrah as-sudur. Allah lah yang melapangkan dada kita. Sebagaimana kita baca dalam Quran, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah Allah Ta'ala yang melapangkan dadamu wahai Muhammad? Maknanya dia juga, Allah Ta'ala juga yang melapangkan dada kita, sehingga kita rasa nak cari ilmu, sehingga kita rasa seronok nak berurusan dengan Al-Quran ni. Ini pun alhamdulillah juga. Alhamdulillah kita puji bagi Allah kerana
kita rasa kita ni termasuk hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Afala akunu abdan syakura. Sebagaimana Nabi SAW sebut pada Aisyah, apabila Aisyah tanya, sebab apa mu ni wahai Muhammad banyak sangat nampak buat ibadat semaya. Jadi Nabi jawab, afala akunu abdan syakura. Jadi salah satu cara dia nak puji Allah, nak bersyukur kepada Allah adalah dengan beribadat dengan semaya. Itu contohnya. Jadi sebab itulah Imam Qurtubi dia kata wajib setiap mukallaf, atas setiap mukallaf dia beriktikad, dia yakin annal hamda alal itlaq innama huwa lillah. Mesti dia iktikad bahwasanya puji ni khususnya bila kita sebut alhamdulillah ni, dia sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi segala puji bagi Allah ni, semua jenis al-mahamid dia panggil. Semua jenis pujian ni, kita puji berkait dengan apa? Semua sekali berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu alhamdulillah lah. Sebab itulah kalau kita perhati, ada ayat Quran yang Allah larang kita ni puji diri kita. Fala tuzakku anfusakum. Kita tak perlu puji diri kita sebab huwa a'lamu bimanittaqa. Sebenarnya Allah Ta'ala lebih tahu. Jadi kalau kita tidak puji diri kita pun, Allah Ta'ala lebih tahu keadaan sebenar diri kita. Dalam hadis pun ada sebut, orang yang selalu puji diri sendiri ni, idza ra'aitum al-maddahin fahthu fi wujuhihim at-turab. Seolahnya gambarannya sebut at-turab. Maknanya ataupun kalau ada tanah agak debu ke, lempar di muka dia. Maknanya tidak digalak seseorang tu puji diri dia sendiri. Sebab puji ni tak kena cara menyebabkan manusia ni jadi cepat angkuh, sombong. Sebab itulah Allah Ta'ala kata puji ni hanya untuk dia. Dan kita tengok macam mana alhamdulillah ni, Allah Ta'ala dia yang puji diri dia. Dan kita manusia ni sebenarnya kita tidak tahu cara macam mana kalau Allah Ta'ala tidak ajar. Macam mana kita nak bersyukur kepada Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala tidak ajar. Sebab itulah Nabi SAW antara doa dia sebut apa dia? La uhsi thana'an alaika kama athnaita ala nafsik. Antara doa kita biasa sebut dia. Ini gambaran betapa kita manusia ni tidak tahu cara sebenar nak puji Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW pun sendiri sebut, La uhsi thana'an alaika. Maknanya aku tidak tahu cara macam mana nak pujimu sebagaimana kamu puji diri dia. Kamu puji dirimu sendiri. Allah Ta'ala puji diri dia. Dan ertinya puji ni semenjak daripada azali lagi. Maknanya sebelum kita wujud ni, Allah Ta'ala dah puji diri dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bukan bererti sebab kita wujud, sebab kita Allah Ta'ala cipta kita baru ada pujian. Tak. Maknanya Allah Ta'ala puji diri dia ni sebelum makhluk ada lagi. Dah puji dah diri dia. Maknanya pujian ni bersifat azali lagi. Itu yang perlu kita fahamlah. Dan alhamdulillah ni banyak keluar daripada mulut orang yang syakir, dia panggil orang yang bersyukur kepada Allah. Macam contohnya Nabi Nuh, dia sebut alhamdulillah allazi najjana minal qaumiz zalimin. Segala puji bagi Allah kerana Allah lah yang menyelamatkan dia daripada kaum yang zalim. Mana kalau kita ni termasuk orang yang bersyukur, kita kena banyak ucap alhamdulillah. Nabi Ibrahim pun alhamdulillah allazi wahabali alal kibari. Segala puji bagi Allah yang beri kepada aku ketika aku ni dah tua, beri anak Ismail wa Ishaq. Begitu juga Nabi Daud. Begitu juga ahli syurga. Dia puji alhamdulillah allazi azhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sedih kami. Orang akan masuk syurga akan datang akan sebut. Allah Ta'ala sebut awal-awal dalam Quran.
kita juga sebut alhamdulillah allazi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang beri panduan, yang beri hidayah, yang menyebabkan kita ni nak pilih Islam, yang menyebabkan kita berusaha untuk dapat syurga Allah Ta'ala. Wa ma kunna linahtadiya, dan kita tidak akan dapat hidayah laula an hadana Allah, kecuali jika Allah Ta'ala beri panduan, beri hidayah kepada kita. Kita juga puji Allah Ta'ala. Baik, Aisyah pun dia ada sebut Rasulullah SAW ni kalau dia suka, tengok benda yang dia suka, dia akan sebut alhamdulillah juga. Hak ni pun kita kena latih supaya dia menjadi budaya kita, amalan kita. Kita sebut benda apa saja yang kita suka, kita sebut alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmat Allah sempurna segala benda hak molek-molek. Kita contohnya kita suka dapat anak ke, kita suka kita ni kehidupan kita sentiasa ingat pada Allah, benda-benda solehat lah, benda-benda hak comel. Kita mudah rasa nak tolong orang, mudah nak berdoa kepada Allah. Benda-benda hak comel ni apabila kita rasa nikmat tersebut, kita sebut alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Baik, kalau kita tengok benda yang kita tidak suka, kita tetap juga puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah, cuma ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ala kulli hal ni di atas apa yang berlaku. Walaupun kita tidak suka, tetapi kita yakin ada hikmat tersendiri. Jadi kita sebut juga Alhamdulillah. Jadi salah satu cara untuk kita budayakan supaya lidah kita ni selain pada kecek banyak benda-benda lain, kita juga budaya sentiasa sebut alhamdulillah. Dan ada satu kisah, satu kali Nabi SAW dia semaya, bila dia rakaat, dia bangun daripada rakaat, dia sebut sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, maknanya bangun daripada rakaat tu kita sebut sami Allahu liman hamidah, maknanya memberi makna Allah Ta'ala dengar orang yang puji dia. Jadi salah seorang sahabat, bila Nabi bangun daripada rakaat sebut sami Allah liman hamidah, seorang lelaki belakang dia tu, Tok Makmum, dia sebut Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, segala puji ni bagimu. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Satu pujian yang banyak, yang baik, yang penuh dengan keberkatan. Ada seorang tu, dia sebut macam tu. Selepas Nabi rakaat, bangun daripada rakaat, Nabi sebut sami Allah liman hamidah. Dia kata Rabbana walakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Dan kita boleh sebut juga dalam semaya ni. Rabban sami Allah liman hamidah. Kita sebut Rabbana walakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Apabila lepas semaya, Nabi tanya, manil mutakallim, siapa dia yang sebut doa tadi? Jadi orang yang sebut tu, sahabat belakang tu, dia sebut ana, saya wahai Rasulullah. Jadi Nabi kata, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Maknanya aku tengok pada masa tu kata doa ni ada lebih kurang 30 orang lebih. Malaikat ni duk berubuk nak tulis pahala ni, nak ayat besarnya pahala. Jadi hak ni pun kalau kita boleh amal dalam sembahyang kita, comel sangat. Mana sebagaimana sahabat dulu dia sebut doa ni, Nabi tengok, Allah Ta'ala beri peluang pada Nabi tengok malaikat ni puluh-puluh orang, 30 orang lebih bubuk nak tulis ni pahala kerana doa ni. Apa dia? Bila sebut sami Allah liman hamidah, kita sebut Rabbana walakal hamd. Dan kita tambah lagi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Pujian ni, pujian yang banyak, yang tayyiban, yang baik-baik, yang bagus-bagus, mubarakan, yang penuh dengan keberkatan. Jadi sebab itulah bila kita sebut alhamdulillah, kita kena yakin sepenuh pujian ni memang milik hak Allah Subhanahu Wa Taala.
segala jenis pujian ni memang milik hak Allah Ta'ala. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, sebelum tu apa beza yang kita sebut sebelum ni antara Bismillah dengan Alhamdulillah? Setengah ulama kata apabila kita sebut Bismillah ni maknanya kita nak minta bantuan, minta tolong dengan Allah Ta'ala di atas sesuatu yang kita tidak ada kemampuan. Sebab itulah kita sebut Bismillah, minta bantuan. Sebab Allah Ta'ala lah yang mempermudahkan kepada kita. Kita nak guna nikmat dunia ni, nak makan ke, nak minum ke, nak guna air ke, nak guna segala nikmat ni, kita kena minta tolong dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah kita sebut Bismillah. Adapun Alhamdulillah ni macam kita nak puji Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala telah beri pada kita. Contohnya, seolah-olahnya bila kita sebut Bismillah, talabal aun, kita minta bantuan daripada Allah bikulli kamali sifatihi. Bila kita sebut Bismillah, seolahnya dengan nama Allah kita nak minta tolong daripada Allah yang mempunyai segala sifat kesempurnaan, nak mudah urusan kita. Dan apabila kita sebut Alhamdulillah, seolah-olahnya kita nak takdim asyukur, dan kita nak takbir rasa syukur kita ni kepada Allah SWT di atas kesempurnaan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Itu sebahagian ulama sebutlah. Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Rabb ni dalam bahasa Arab dia memberi makna As-Sayyid, Al-Malik, Al-Muslih, Al-Ma'bud, Al-Khaliq, Al-Razik, Al-Murabbi. Banyak makna Rabb ni. Rabb ni dia memberi makna tuan. Kalau kita hormat pada seorang, kita kata tuan. Al-Malik, yang memiliki. Al-Muslih, yang islah, yang perbaiki dunia ini, kehidupan ini. Ar-Rabb juga dia memberi makna Al-Ma'bud, tempat orang sembah, buat ibadat. Ar-Rabb dia memberi makna Ar-Rabb ni Al-Murabbi, yang urus kehidupan. Macam kita panggil tarbiyah kan, pendidikan ni. Tujuan apa kita hantar anak-anak ke sekolah? Sebab ada unsur tarbiyah pendidikan, iaitu kita nak bentuk anak kita ni sedikit demi sedikit sampai dia jadi manusia yang berguna, manusia yang boleh beri khidmat, yang boleh urus diri dia, yang boleh beri manfaat kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara. Itu makna tarbiyah di sudut bahasanya. Jadi Ar-Rabb ni sini dia memberi makna Al-Murabbi. Allah Ta'ala ni bukan setakat dia cipta makhluk, khususnya kita manusia, dia juga tarbiyah kita daripada sikit ke sedikit, daripada kecil. Dia beri rezeki kita melalui susu mak kita, daripada kita tak tahu apa kepada Allah Ta'ala beri akal sehingga kita boleh berilmu. Semua tu adalah Rabb. Jadi sebab itulah kita puji Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala ni siapa dia? Rabb. Tuhan yang beri rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita, yang mengawal selia kehidupan kita keseluruhan. Dan Allah ni, dia Rabb, dia jaga ni. Adakah dia jaga kita saja? Tak. Al-Alamin. Seluruh alam ni, seluruh makhluk alam. Al-Alamin ni daripada kalimah alam. Alam ni makna dia siapa dia alam? Ma siwallah. Kulli ma siwallah. Semua selain daripada Allah kita panggil alam belaka. Macam kita panggil alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, ataupun mudah kita panggil dunia. Selain daripada Allah kita panggil alam belaka. Dan semua sekali dunia berkaitan dengan manusia, dunia jin, dunia tumbuhan, dunia binatang. Sebab itulah apabila sebut Rabbil Alamin, Khaliqul Khalaiq, pencipta seluruh makhluk,
yang menguasai, yang mengurus kewujudan, kehidupan, yang disembah, yang sebenar, semua sekali termasuk dalam Rabbil Alamin. Itu sebut dia. Dan sikit lagi, selepas pada Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia ada Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ni, sebelum ni kita sebut dah Bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama kata dia taukid, dia nak ulang, nak ayat pentingnya. Allah Ta'ala ni antara sifat dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pemurah dia, kasih sayang dia ni, Ar-Rahman ni kepada seluruh makhluk Rabbil Alamin tadi. Dia beri rezeki bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada seluruh makhluk binatang, makhluk malaikat tu, jin apa semua sekali dia bagi belaka. Manusia sendiri pun tak kira, yang mukmin ke yang kufur kepada Allah, Allah Ta'ala bagi belaka. Rahmat dia, Ar-Rahman. Ar-Rahim ni, kebanyakan ulama kata dia khusus. Kasih sayang, kesian belah Allah ni khusus di akhirat kelak. Dan hanya kepada orang yang beriman kepada Allah SWT. Jadi dia ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ataupun maksud Ar-Rahmanirrahim ni dia ulang, dia mengingatkan kita tentang rahmat Allah Ta'ala, keampunan dia, sehingga kita ni tidak, apabila kita sebut Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim ni, rahmat dia, kasih sayang dia, keampunan dia, sehingga kita ni rasa tidak malu kita nak minta tolong dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah kita sebut Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Walaupun kita ni kadang-kadang kelemahan kita buat maksiat, kita langgar perintah Allah. Tapi seolahnya apabila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita minta tolong dengan nama dia dalam segenap amalan kita. Kita buat maksiat tapi kita masuk dalam bab melalui pintu rahmat Allah Ta'ala. Itu Ar-Rahmanir-Rahim hak mula-mula. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua, kita sebut selepas Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selepas pada Rabbil Alamin, kita baca balik, kita ulang balik Ar-Rahmanir-Rahim. Ini bermaksud Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua ni, kerana Allah Ta'ala yang mencipta kita, mewujudkan kita ni minal adam, daripada tak ada. Jadi ini maksud Ar-Rahmanir-Rahim yang kedua. Antaranya, kenapa kita sebut Ar-Rahmanir-Rahim ulang kali kedua? Sebab kita nak mengesahkan dalam hati kita ni Allah Ta'ala mewujudkan kita daripada tak ada, minal adam. Kemudian ada wa amaddaka. Kemudian Allah Ta'ala terus lagi bagi kepada kita bini'am, dengan bermacam-macam nikmat, la tu'addu wa la tuhsa, yang tak boleh kita nak bilang, tak boleh kita nak hitung, terlalu banyak. Jadi kita puji dia ni dengan nikmat-nikmat yang kita ambil daripada rahmat Allah SWT fi rububiyatihi. Sebab kita kata sebelum Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua ni, kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb tadi, rububiyah tadi. Kerana Allah lah yang menghidupkan kita, beri rezeki kepada kita, beri kesihatan secara berpanjangan. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua ni, kita masuk di jalur rububiyah dia kata. Baik, dan Allah Ta'ala ni, Rabb ni, dia jaga, dia didik ni, semua sekali, lil mu'min wal kafir. Orang mukmin pun dia jaga, orang kafir atas dunia pun dia jaga. Sebab dia yang menghidupkan, penuh dengan rahmat dia. Dan kita tengok sinaran matahari ke, air hujan turun ke, dia timpa belaka. Orang yang beriman pun boleh, orang yang kufur kepada Allah pun Allah Ta'ala bagi belaka. Sinaran matahari, hujan, semua sekali. Hatta orang yang sembah berhala, tidak sembah Allah pun, dengan Rahman Rahim, dengan Rabb tadi, Allah Ta'ala bagi belaka. Jadi semua nikmat ni dia merupakan ata' ar-rububiyah dia panggil. Anugerah pemberian Allah yang bersifat Rabb. Yang bersifat dia yang beri rezeki, yang jaga kita manusia dan seluruh makhluk, terutamanya atas dunia.
Itu yang perlu kita fahamlah. Jadi itu secara umum, sebab Ar-Rahmanir Rahim kali kedua tu huraian dia pun pendek, dan kita rasa untuk malam ini cukup dulu. InsyaAllah kita akan sambung balik ada rezeki kita minggu depan dengan ayat Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Rasanya cukup dulu untuk malam ini. Semoga sikit sebanyak boleh memberi manfaat kepada kita semua. Boleh tambah ilmu ataupun boleh kukuhkan ilmu yang telah sedia ada pada kita, dan kita sentiasa berdoa supaya Allah Ta'ala sentiasa beri nikmat kepada kita, beri kesihatan kepada kita, beri nikmat iman, beri supaya kita sentiasa dalam rahmat Allah SWT, dan beri nikmat kepada kita supaya mudah kita sentiasa melafazkan kalimah Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmus salihat, ataupun Alhamdulillah ala kulli hal. Gambaran kita ni betul-betul hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.